Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena dengan sale 9 hari bulan 9 yang akan berlangsung dekat Shopee dan juga Lazada, saya nak kongsikan dengan anda beberapa item, beberapa aksesori yang berkait dengan PC dan juga laptop yang ramai orang kita tak kisah. Even ada orang yang tak tahu. Maybe ada di antara item-item yang saya kongsikan dengan anda ni, saya dah pernah sebut dan ulas pada video yang lepas, tapi disebabkan betapa pentingnya benda ni, saya ulang balik lah. Even ada sesetengah item tu, kalau anda tak guna dia, kemungkinan untuk PC ataupun laptop anda meletup ada. That's why anda kena tonton video ni sampai habis. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Alright, item pertama yang saya nak kongsikan dengan anda tak lain dan tak bukan ialah power surge. Basically, kalau anda tak guna power surge ni, kemungkinan untuk PC ataupun laptop anda meletup tu ada. Apa yang power surge ni buat ialah dia akan tapis voltage yang tinggi yang masuk secara kita cakap tiba-tiba ke dalam equipment kita, yang mana akan merosakkan equipment yang kita pasang tadi. So, power surge ni ada 3 item yang popular dikaitkan dengan dia. Yang pertama ialah power extension, yang mana saya percaya anda semua dah tahu apa itu power extension. Yang kedua, kita ada AVR, dan yang ketiga, kita ada UPS. Untuk power extension ni, kita boleh tengok dalam pasaran ada yang jual serendah RM6 Malaysia dan ada yang jual semahal RM1,000 Malaysia. Apa yang membezakan antara power extension yang murah dan mahal? Of course, power surge tadilah. Yang murah ni dia sekadar letak fuse sahaja, manakala yang mahal macam contoh Belkin ke, Targus ke, dia ada power surge yang kita cakap berkualiti lah dekat situ. Jadi kalau kilat yang kuat ke, dia takkan rosakkan kita punya equipment yang kita sambungkan dekat power extension tu. Kemudian kita ada AVR, yang mana AVR ni satu alat untuk stablekan elektrik masuk ke dalam equipment kita tadi. AVR, kita punya litar elektrik dekat rumah ni nak dijamin stable tu tak. That's why kita perlukan AVR. Dan kemudian kita ada UPS, yang mana kebanyakan UPS yang dijual dalam pasaran kita sekarang dah pun ada AVR. UPS ni sebenarnya backup battery. So dengan adanya UPS, katakan rumah kita blackout, tak ada elektrik, kita punya PC masih lagi boleh berfungsi dalam 5, 10, 15 minit bergantung kepada kapasiti bateri yang ada dekat UPS tu. Bagi saya 5 minit pun dah mencukupi untuk kita save kerja yang kita buat dekat PC tu dan shutdown dia secara proper. Okey, itu item pertama yang saya nak kongsikan dengan anda. Sebolehnya anda invest duit sikit, beli at least power extension. Kalau anda ada duit sikit, anda belilah UPS yang harga dia dalam RM200 Malaysia. Paling murah saya jumpa dekat Shopee tu ialah RM100 Malaysia, brand ProLink. Brand ProLink ni quite kita cakap famous lah dalam bidang UPS ni. So beli tanpa kita cakap ragu-ragu lah. Okey, perkara kedua yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ni adalah berkait dengan laptop, and orang selalu ignore dia. Saya boleh kata kalau saya tanya 100 orang, maybe 95% akan cakap benda ni tak berapa penting lah, iaitu keyboard silicone cover. So benda ni ramai orang ingat penting untuk lindung kita punya keyboard supaya debu-debu tak masuk ke dalam, which is betul, tapi tak berapa tepat. Benda ni sangat-sangat penting untuk lindung skrin kita dari kena kesan-kesan keyboard. Kalau anda tengok, kebanyakan laptop yang dihasilkan pada tahun 2021, dia punya bezel tu sangat nipis. Jadi gap antara kaca dengan keyboard
kadang-kadang tu tiada, especially laptop HP lah. So bila tak ada, bila kita tutup skrin dia tu, jadi keyboard akan tekan dan memberi kesan kepada skrin tu. Kalau anda bertuah, kalau anda ni ada lak sikit, dia just sekadar kotoran-kotoran, tapi kalau worst case kita cakap, dia boleh memang tinggalkan kesan secara permanen. Let's say anda tak nak beli benda alah ni, anda boleh beli microfiber punya cloth ni, anda boleh letak juga dia di antara skrin dan juga keyboard tadi. Kalau saya lebih prefer anda beli cloth ni sebab kita pun boleh cuci kita punya skrin tanpa bimbang calar dan sebagainya. Okey, item yang ketiga saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ni ialah anti blue light glasses dan juga monitor light bar. Okey, untuk anti blue light glasses ni saya tengok ada banyak company yang cuba jual pada harga yang ridiculous. Macam contoh Razer lah. Sebenarnya anti blue light glasses ni anda boleh dapat pada harga 20 hingga 50 ringgit sahaja. Cuma bila mereka chop brand mereka, tiba-tiba harga jadi 300 ringgit Malaysia macam Razer Gunner. So anti blue light glasses ni masih lagi penting walaupun kita punya laptop, kita punya monitor ada blue light filter, disebabkan tak cukup. Benda tu tak cukup. That's why kita kena tambah extra lah. Apa yang monitor kita bagi tu ialah ikut sukatan standard. Tapi kita punya kesihatan, kita punya antibody, kita punya senang cerita, setiap manusia adalah berbeza walaupun dia kembar siam. Orang kata, tapi kembar siam mesti sama kan? Tapi setiap manusia adalah berbeza, yang dibagi kepada kita adalah satu level yang standard lah. Sama dengan item yang seterusnya saya nak kongsikan dengan anda lepas ni. So anda kena ada juga anti blue light glasses ni bila anda nak guna monitor ataupun anda nak guna laptop anda untuk satu jangka masa yang lama. So kalau anda tak guna benda alah ni, apa yang akan jadi? Anda akan rasa penat-penat dekat mata anda. Worst case anda akan rasa migraine. Kadang-kadang bila kita guna komputer dalam satu jangka masa yang lama, kita tak faham kenapa kita jadi bad mood, kenapa kita jadi pening kepala ataupun sakit kepala. Sebenarnya disebabkan blue light yang masuk ke dalam mata kita lah. Okey, seterusnya ialah light bar monitor ni. Saya tengok yang paling berbaloi untuk anda beli ialah brand Baseus ni. Tapi kalau anda peminat Xiaomi, anda boleh beli Xiaomi punya lah. Harga untuk Baseus ni anda boleh dapat sekitar 60 hingga 100 ringgit Malaysia. Untuk Xiaomi, dia lebih dari 100 ringgit Malaysia. Apa kegunaan benda alah ni? Sebelum saya cerita kegunaan benda alah ni, saya just nak kongsikan pendapat. Saya tak faham idea gamers kena main dalam keadaan bilik yang gelap tu datang dari mana. Sedangkan benda ni bukanlah satu kewajipan. Anda main dekat bawah matahari sekalipun, kalau jiwa anda seorang gamers, maka anda adalah seorang gamers kan. So kalau anda tengok iklan-iklan yang Logitech ke, yang SteelSeries ke, Razer ke, even Techwear sendiri, mereka akan gambarkan gamers selalu main game dalam keadaan yang gelap kan. Benda tu macam saya bagi tahu, dia bukanlah satu kewajipan. Tapi kenapa mereka buat kenapa mereka gambarkan gamers dalam keadaan gelap adalah untuk tujuan marketkan produk mereka, untuk naikkan seri RGB produk mereka supaya nampak lagi lawa dan anda akan macam, lawanya, anda pun akan belilah. Itu adalah cara mereka pancing. Sebenarnya gamers dia tak kisah pun main dalam gelap ataupun cerah. Okey, berbalik kepada light bar ni, kenapa benda ni penting adalah untuk samakan cahaya di sekeliling kita, environment punya pencahayaan dengan brightness screen kita, monitor ke, laptop ke, tak kisah. Sebab apa kena sama? Supaya mata kita tak sakit lah. Kalau kita guna dalam satu keadaan yang gelap, kita guna dalam 2-3 jam macam tu, sesetengah orang macam saya akan start rasa migraine lah. That's why kita kena beli satu alat yang boleh digunakan, yang boleh samakan pencahayaan di luar monitor dengan dalam monitor. Tapi let's say anda tak nak beli benda ni pun tak ada masalah, but make sure yang lampu anda guna tu sama dengan brightness dalam monitor anda lah. Kalau rendah sangat tak boleh, kalau terang sangat pun tak boleh. So ini anda kena cakna. Okey, item seterusnya yang saya nak kongsikan dengan anda ialah laptop stand ataupun monitor stand. Benda ni sangat-sangat penting sebab dia berkait dengan postur badan kita. Jadi kalau kita duduk dalam postur badan yang tak betul dalam satu jangka masa yang lama, dia akan menyebabkan kita rasa lenguh dekat tulang belakang kita, and kadang-kadang akan membuatkan orang tu bad mood lah. Okey,
laptop stand ni dia penting sebab kebanyakan laptop dia duduk dalam, dia akan menyebabkan kita bongkok ke bawah, tak bagus. Dan untuk monitor pula dia datang dengan stand yang standard, size yang standard. Sedangkan macam saya bagi tahu tadi, manusia adalah berbeza. Orang yang macam saya dia tak ikut standard. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab saya adalah seorang yang pendek, jadi bila pakai monitor stand yang biasa tu saya akan dongak ke atas, which is tak bagus juga untuk kita punya tulang belakang. That's why kita kena cari monitor yang kita boleh adjust ketinggian dia. Tapi katakan monitor tu dia dah datang dengan fix monitor stand, apa yang kita boleh buat? Kita boleh beli monitor arm macam contoh Notebio H100 yang saya review sebelum ni. Yang tu memang saya recommend gila kepada anda. Kita bukan sahaja boleh adjust dia naik ke atas, turun ke bawah supaya eye level dengan kita punya mata untuk dapatkan posture badan yang betul. Tapi dengan monitor stand dan monitor arm tu pun kita boleh rotate dia 90 darjah. Senang untuk baca komen, senang untuk baca graf Bitcoin kan. Okey, item terakhir yang saya nak kongsikan dengan anda ni memang nampak remeh, iaitu benda-benda yang berkaitan dengan kabel management. Macam contoh kabel ni velcro strap, lepas tu kita ada juga kabel box, lepas tu kita ada juga untuk letak bawah meja untuk susun kabel lah. Untuk kabel management ni ramai orang fikir dia adalah untuk kosmetik semata-mata supaya kita punya setup tu nampak clean, nampak cantik, nampak kemas kan. Benda tu betul, tapi salah satu function dia adalah supaya kabel tu tak rosak. Kadang-kadang bila banyak sangat kabel tu boleh terbelit lah, kadang-kadang dia akan kita tertindih dengan meja ataupun kerusi sebab dia dah tak teratur kan, dan benda tu akan menyebabkan kabel rosak. So kalau anda ada duit, at least anda belilah velcro strap yang panjang macam ni dan anda boleh ikat dekat meja anda, dekat kaki meja ke, dekat kerusi ke, dia depend pada anda punya setup lah. So itu beberapa item yang beberapa item yang sebenarnya penting tapi orang kita tak ambil kisah sangat lah. Orang kita just nak RGB. Benda ni lagi penting dari RGB sebenarnya. Kalau kita tengok power surge tadi, even untuk monitor arm ataupun laptop stand tadi lah, saya dah check harga-harga dia. Ada yang murah, kebanyakannya adalah murah lah, tak mahal. Yang mahal pun power surge dan juga monitor arm tadi. So kalau anda berminat untuk beli produk-produk ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.